Baik, Pakatan Harapan dikatakan akan gagal dalam pilihan raya umum akan datang jika terus kekal dengan kepimpinan sekarang. Kenyataan itu dibuat Presiden Parti Warisan Sabah atau Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Dan katanya kalau PH masih kekal dengan kepimpinan dan modus operandi yang sama, maksudnya tiada perbezaan dengan apa yang berlaku semasa pilihan raya yang lalu. Dan untuk mengulas lanjut bersama di talian menerusi Skype ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik Universiti Malaya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya. Prof, adakah ada asasnya kenyataan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal ini? Okey, amat menarik jika kita teliti kenyataan Presiden Warisan yang kita tahu baru-baru ini beliau sendiri telah gagal untuk mengekalkan kuasa sebagai Ketua Menteri di Sabah. Parti Warisan tewas di tangan gabungan rakyat Sabah. Tapi kenyataan yang diberikan semasa dalam persidangan Parti Warisan ini, ia menunjukkan yang pertama, tapi ada dilihat kurang dapat bekerjasama dengan kepimpinan Pakatan Harapan pada masa ini. Jadi apabila beliau tidak kurang dapat bekerjasama dengan kepimpinan Pakatan Harapan ini, jadi beliau mengeluarkan kenyataan tersebut. Dan kita tahu Pakatan Harapan mempunyai struktur, mempunyai hierarki, strategi dan juga beberapa prinsip yang bersifat konsensus, yang terdiri daripada PKR, DAP dan amanah. Jadi setiap parti tersebut, terutamanya PKR dan DAP, mempunyai struktur yang jelas, mempunyai sejarah yang panjang, lebih 20 tahun. Jadi isu dalam DAP atau PKR ini, dalamnya isunya agak kompleks, mempunyai ramai kepimpinan Barisan Pelapis Harapan, dan pengalaman 20 tahun ini tentulah berbeza dengan pandangan daripada pemimpin misalnya Parti Warisan yang tak sampai sekitar 2 tahun dalam ni. Tapi pandangan itu perlu juga diambil perhatian kerana pandangan itu memperlihatkan bagaimana isu mengenai bajet misalnya. Bagaimana isu bajet 2021 itu dilihat tidak ada kurang ada konsensus. Yang pertama, ada yang mahu bajet itu ditolak pada peringkat dasar, dan ada pula mahu ditolak pada 15 Disember ini. Jadi ini yang dilihat sebagai tidak kurang ada kesatuan dalam Pakatan Harapan. Seterusnya kalau kita lihat isu usaha untuk mengambil alih peranan Putrajaya, kita lihat ia dilihat mempunyai kepelbagaian pandangan. Yang pertama, ada yang menyatakan wajar untuk menggunakan SG untuk mengambil alih kerajaan. Ada juga menyatakan patut dimulakan di Dewan Rakyat ataupun di Parlimen itu sendiri. Jadi apabila kepelbagaian pendapat ini, ia menyebabkan dilihat tidak ada hala tuju yang jelas. Namun ini perlu dilihat. Saya katakan tadi, Pakatan Harapan sebuah blok yang besar, mempunyai beberapa parti yang besar, yang mempunyai tradisi yang besar, dan juga mempunyai pemimpin yang pelbagai, bukan saja pemimpin mudanya, terdapat juga pemimpin yang sudah lama ataupun yang sudah berpengalaman. Gabungan lama dan baru ini saya kira mampu mengancam situasi politik khususnya terhadap Perikatan Nasional. Doktor, ya. Doktor, apakah formula itu adakah itu formula terbaik untuk Pakatan Harapan, gabungan muda dan lama itu untuk menawan pengundi dalam pilihan raya akan datang? Saya kira gabungan antara golongan anak muda belia dengan pemimpin yang berpengalaman itu merupakan satu formula yang terbaik untuk mereka mengekalkan atau mengembangkan pengaruh dan kedudukan mereka. Lagipun parti khususnya PKR dan DAP yang dalam Pakatan Harapan, mereka hampir mempunyai sayap ataupun pengaruh di seluruh negeri di negara ini. Jadi ini merupakan satu tapak yang jelas, dan
boleh diperluaskan dan memerlukan beberapa strategi terutamanya pada sebelum pilihan raya umum akan datang. Jadi gabungan ini merupakan satu yang terbaik dan kita tidak boleh melihat satu-satu kelompok saja. Misalnya orang lama dalam Pakatan Harapan. Dan kita tahu dalam Pakatan Harapan juga ramai anak-anak muda. Kita lihat dalam PKR sendiri, dalam DAP sendiri, dan ia jauh mengatasi daripada pemimpin dari parti lain yang kadang-kadang banyak dikuasai ataupun dimonopoli oleh pemimpin lama saja. Jadi gabungan daripada pemimpin baru dan lama, berpengalaman dan kurang pengalaman ini akan menjadikan sebuah kepimpinan parti dalam Pakatan Harapan itu mampu untuk memberikan impak pada masa akan datang. Cuma ia perlu diperbaiki dari masa ke masa berdasarkan sentimen politik, sentimen rakyat pada masa sekarang. Doktor, tapi dalam masa sama kita melihat kembali kepada kenyataan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal mengenai keperluan untuk menukar kepimpinan Pakatan Harapan. Tetapi kita mengambil konteks yang berlaku sebelum ini, nama Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sebelum ini disebut-sebut sebagai calon PM daripada PH oleh Tun Mahathir. Dan melihat kepada dua perkara ini dan satu lagi perkara adalah hasrat warisan untuk melebarkan sayap ke semenanjung Malaysia. Adakah ini cara ataupun strategi untuk Warisan dan juga Shafie memposisikan diri ke arah menduduki Putrajaya? Ya, saya setuju. Ia cara Shafie Apdal untuk memposisikan dirinya untuk berada di tapak nasional, untuk membawa parti Warisan ke tapak nasional dan perlukan sokongan. Dan kita tahu parti Warisan merupakan parti multi etnik, pelbagai etnik yang terdiri pada etnik di Sabah. Dan dia tahu pencabar terdekat parti tersebut ialah parti PKR yang asalnya mempunyai 51 kursi parlimen. Juga menekankan parti yang berbilang kaum, parti yang cuba mengukuhkan masyarakat majmuk dan juga mempunyai kepelbagaian etnik yang meluas. Bukan saja di semenanjung Malaysia tapi juga di Sabah dan Sarawak. Dan ini sebenarnya dianggap satu ancaman kepada Shafie ataupun parti Warisan jika mereka mahu bertapak di semenanjung Malaysia. Jadi salah satu strategi ialah beliau cuba memposisikan diri, menjelmakan diri seolah-olah dia kata semua kepimpinan dalam Pakatan Harapan itu perlu berubah. Sedangkan kita tahu dalam konteks parti Warisan tidak ada kepimpinan yang berubah setakat ini walaupun pada pilihan raya negeri Sabah parti Warisan tumbang di tangan gabungan rakyat Sabah. Terima kasih Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik Universiti Melaya, bercakap mengenai dinamik dan juga strategi kepimpinan Pakatan Harapan untuk menghadapi pilihan raya umum akan datang.